Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang Ustazah kasihi sekalian. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Taala, puji-pujian kepadanya di atas segala anugerah yang dikurniakan kepada kita berupa nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat kehidupan, sehingga kita dapat berjumpa pada kali ini dalam kelas Maths Lecture kita. Selawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda serta pendukung kebenaran di sepanjang zaman. Hari ini kita sampai kepada Maths Lecture kita yang terakhir untuk semester ini. Tajuk ke-10, isu-isu kontemporari etika dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umumnya, topik yang ke-10 ini adalah sebagai penutup kepada kursus CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban 2 pada semester ini. Kita akan berbincang dalam topik ini mengenai isu-isu yang wujud berkaitan penghayatan etika dan peradaban di dalam topik ini. Hakikatnya, semua agama mengajar kita beradab dan beretika dalam membina sebuah tamadun dan negara bangsa. Lebih-lebih lagi ajaran Islam yang memang sangat menekankan kepada aspek etika dan akhlak yang merangkumi etika manusia dengan penciptanya, etika manusia sesama manusia dan juga manusia dengan seluruh alam semesta. Islam menetapkan etikanya yang tertentu. Ini semua bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Kelestarian dan kecemerlangan sesuatu bangsa dan tamadun sangatlah bergantung kepada penghayatan dan etika pemimpin dan juga rakyatnya. Sejarah telah membuktikan bahawa suatu tamadun dan kerajaan tidak akan kekal lama sekiranya pemerintah dan rakyatnya tidak menjadikan etika dan peradaban sebagai amalan dalam kehidupan seharian mereka. Etika merupakan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di zaman mana, di tempat mana sekalipun, manusia yang beretika selamanya dipandang mulia daripada kacamata masyarakat. Mereka pasti akan dihormati di samping pandangan serta idea bernas mereka sering menjadi rujukan masyarakat, walaupun selepas pemergian mereka ke alam abadi. Etika umpama bunga yang disukai dan digemari oleh semua, tanpa mengira usia, jantina, etnik dan juga status manusia. Ia umpama bunga cantik yang berbau wangi yang menghiasi hati nurani insan. Etika boleh didefinisikan sebagai amalan baik atau prinsip yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Etika begitu luas cabang pengertiannya sehingga merangkumi bidang ekonomi, politik, pendidikan, perniagaan, hubungan kemasyarakatan, malah juga hubungan antarabangsa. Marilah kita melihat pula kepada subtopik yang pertama, hegemoni dan globalisasi Barat menghakis etika dan peradaban manusia. Terlebih dahulu, tajuk ini dijadikan sebagai subtopik kerana memandangkan besarnya pengaruh hegemoni Barat kepada seluruh dunia umumnya dan dunia Islam khususnya, termasuklah negara kita Malaysia, terhadap hakisan etika dan peradaban. Pengaruhnya cukup besar sehingga tidak dapat ditangkis oleh masyarakat dunia yang terlalu memandang segala yang datang dari Barat itulah yang terbaik, maju, sophisticated dan moden. Hegemoni itu sendiri berasal dari perkataan Yunani, hegemonia, yang bermaksud pemimpin. Ia bermaksud penguasaan menyeluruh atau dominasi sesebuah negara ke atas negara yang lain. Barat muncul sebagai kuasa hegemonik dunia selepas kejatuhan negara Islam Turki Utsmaniyah pada tahun 1924 Masihi.
Hegemoni Barat telah memberi kesan besar terhadap media, ekonomi, sains, teknologi, politik dan juga alam sekitar. Dengan perkembangan teknologi maklumat dan globalisasi yang pantas pada masa kini, dunia seakan mengecil dan tidak lagi mempunyai sempadan. Ruang udara dan langit sesebuah negara terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat dari seluruh dunia. Justru pengaruh dari Barat lebih mudah untuk disebarkan dan menjadi ikutan kepada semua, termasuklah rakyat Malaysia. Yang pertama, kita melihat dari aspek media. Hampir keseluruhan media cetak dan elektronik penting dunia hari ini dikuasai oleh masyarakat Yahudi dan Barat. CNN, AP, Reuters dan lain-lain. Justru semua berita yang disampaikan kepada dunia adalah berdasarkan kepada persepsi mereka. Itulah yang berlaku kepada isu Palestin yang dimomokkan kepada dunia sebagai teroris. Sedangkan hakikat sebenarnya mereka hanyalah mempertahankan hak mereka. Sedikit pun tidak digambarkan kejahatan Yahudi yang merampas dan merobohkan rumah kediaman orang-orang Palestin di perkampungan Sheikh Al-Jarrah sebagai satu kezaliman dan mencabuli hak orang lain. Dari aspek ekonomi pula, kita melihat syarikat multinasional Barat telah pun menguasai sepenuhnya perdagangan antarabangsa. Mereka menguasai penggunaan sumber asli, pengeluaran hasil perindustrian serta perkembangan sains dan teknologi. Mereka telah mewujudkan industri global di bawah pengaruh Barat seperti International Monetary Fund, IMF, Bank Dunia serta WTO. Mereka sewenang-wenangnya memulau dan mengenakan sekatan ekonomi kepada negara-negara yang bercanggah pendirian dengan mereka, dan ekonomi negara-negara kecil mau tidak mau terpaksa bergantung kepada mereka dan negara kuasa-kuasa besar yang lain. Dari aspek politik pula, kita dapat melihat bahawa kuasa politik dunia dikuasai oleh blok Barat. Mereka mempunyai kuasa veto yang boleh memansuhkan keputusan PBB. Mereka juga berjaya menjajah negara yang lemah dan mundur yang tidak sehaluan dengan mereka dengan melakukan sekatan ekonomi, malah menghantar tentera untuk mencampuri urusan negara-negara tersebut. Mereka menggunakan sepenuhnya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk mengekalkan kuasa mereka, bukan menegakkan keadilan dan membantu negara-negara kecil yang lemah sebagaimana yang sepatutnya. Semua undang-undang antarabangsa yang dicipta menyebelahi kepentingan mereka. Hasil daripada hegemoni Barat jugalah ditambah pula dengan pegangan agama yang longgar dan ilmu yang cetek di kalangan masyarakat Islam sendiri telah mengakibatkan berleluasanya isu defisit etika dan peradaban di seluruh dunia, termasuklah di negara kita Malaysia. Bila kita melihat kepada keruntuhan akhlak remaja terutamanya masa kini, remaja telah tergila-gila dengan budaya hedonism. Hedonism ialah budaya mencintai hiburan yang melampau. Ia merupakan ajaran atau pandangan bahawa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan manusia tanpa mengira adab dan susila. Hiburan melampau ini telah menghantui remaja di seluruh dunia pada masa kini. Hiburan menjadi tujuan utama kehidupan dan mereka menjadikan artis pujaan mereka sebagai idola dalam apa juga lapangan kehidupan. Budaya hip-hop, skinhead, hippies, mafia, gangster, tarian breakdance menjadi kegilaan mereka sehingga mengenepikan nilai-nilai agama dan etika. Gejala seks bebas seperti yang diamalkan di Barat juga menjadi amalan mereka. Mereka memperjuangkan hak kebebasan tanpa boleh lagi ditegur dan dinasihati. Antara kesan hegemoni Barat juga ialah institusi keluarga menjadi semakin rapuh kerana masyarakat begitu terikut-ikut dengan cara hidup Barat yang menentang perkahwinan. Bagi mereka, perkahwinan adalah sekatan kepada kebebasan. Mereka lebih suka mengadakan perhubungan tanpa nikah yang sah. Justru pengabaian terhadap tanggungjawab berlaku dengan seluasnya. Tidak ada lagi tanggungjawab isteri terhadap suami, suami terhadap isteri.
ibu dan bapa kepada anak-anak dan anak kepada ibu bapa. Kalaupun mereka mempunyai hubungan perkahwinan yang sah, mereka pula terlalu sibuk untuk mencari kemewahan hidup dengan mengabaikan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Siang dan malam dihabiskan di tempat kerja. Hal ini mengakibatkan berlakunya perceraian dan keretakan rumah tangga yang memberikan kesan yang buruk kepada isteri dan anak-anak. Dari aspek yang lain pula, sikap barat yang memberikan hak tanpa batas kepada individu menyebabkan berlakunya homoseksual, lesbian ataupun perkahwinan sejenis yang jelas bertentangan dengan tabi'i manusia. Tidak kurang juga banyak berlaku kes-kes menjual anak, sama ada kerana desakan hidup ataupun sebagai jalan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Kes-kes sumbang mahram juga mutaakhir ini banyak berlaku di samping berlakunya kes-kes kelahiran anak haram. Menghindari kelahiran dan menggugurkan anak pula menyebabkan banyaknya kes pembuangan bayi. Keluarga yang sepatutnya menjadi pelindung bukan lagi tempat yang tenang dan selamat kepada anak-anak dan keluarga. Antara kesan hegemoni barat juga ialah banyaknya kes-kes kegelisahan jiwa dan kecelaruan akal. Ramai anggota masyarakat berada dalam keadaan tertekan dan gelisah akibat dari pelbagai permasalahan yang dihadapi, sama ada masalah keuangan, rumah tangga, pekerjaan dan lain-lain lagi. Kes bunuh diri menjadi semakin bertambah, terutama apabila mereka merasakan sudah tidak ada lagi jalan keluar kepada permasalahan yang dihadapi. Sebahagian daripada mereka pula memilih jalan singkat untuk menenangkan diri dengan mengambil dadah. Di samping itu, jumlah pesakit mental juga semakin meningkat kerana tekanan hidup yang dialami. Kebanyakan mereka sudah hilang pedoman dan tidak mampu lagi memikul bebanan hidup yang semakin mencengkam. Sebagai natijah, kegiatan jenayah menjadi semakin meningkat. Penyalahgunaan dadah yang kemudiannya membawa kepada kes-kes jenayah akibat daripada ketagihan melampau yang mendorong mereka untuk meragut, menyamun, pecah rumah dan sebagainya. Mutaakhir ini dengar kita sendiri pun statistik kegiatan jenayah semakin meningkat dan jenis serta bentuk jenayah semakin pelbagai dan amat menakutkan. Subtopik kedua ialah isu-isu etika dan peradaban semasa dilihat dari sudut sosial. Sejak awal peradaban manusia, tamadun-tamadun utama dunia meletakkan etika setaraf dengan agama dan kepercayaan. Raja-raja pada zaman dahulu menitahkan para sarjana dan pendeta mengarang pelbagai kitab etika dan susila sebagai pedoman kehidupan untuk masyarakat. Masa kini, isu etika melanda masyarakat dengan pelbagai penyakit masyarakat yang mengakibatkan ketidaktenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Antaranya ialah jenayah yang berleluasa, pengabaian terhadap kanak-kanak, keganasan rumah tangga, pertelingkahan antara jiran, konflik antara etnik dan lain-lain lagi. Kita akan melihat beberapa perkara ataupun isu etika di dalam aspek sosial. Yang pertama ialah jenayah. Menurut laman pengkalan data global nombor, Malaysia menduduki tangga keempat dalam kadar indeks jenayah di rantau Asia. Bagaimanapun, indeks yang dikeluarkan setakat pertengahan tahun 2020 itu menunjukkan sedikit penurunan kepada 58.55% berbanding 60.66% pada tempoh sama tahun lalu. Walau bagaimanapun, jumlah jenayah yang merupakan natijah daripada kebejatan etika ini masih tinggi kerana tidak ada sehari pun berlalu tanpa kejadian jenayah. Malah jenayah terus berleluasa dengan kes bunuh, samun, rogol, manakala remaja dikaitkan pula dengan gejala vandalism, gangsterism dan buli yang banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan masa kini. Yang kedua ialah pengabaian dan penderaan terhadap kanak-kanak. Kadar kes pengabaian kanak-kanak yang berlaku di Malaysia semakin hari semakin membimbangkan. Berdasarkan statistik yang dilaporkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat,
sebanyak 2,547 kes pada tahun 2016, 2,410 kes pada tahun 2017 dan 1,318 kes sehingga Jun 2018. Trend ini menunjukkan peningkatan ketara seolah-olah tiada langkah penyelesaian yang aktif dan jelas diambil. Pengabaian dan penderaan kanak-kanak meliputi kanak-kanak yang didera dari aspek fizikal, emosi, penganiayaan seks oleh ibu bapa atau penjaga, atau ibu bapa atau penjaga telah mengabaikan atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi untuk kanak-kanak. Seterusnya ialah keganasan rumah tangga. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia, sepanjang Januari hingga Disember 2020, sebanyak 5,260 kes keganasan rumah tangga telah dibuka kertas siasatannya. Manakala merujuk kepada statistik talian kasih Kementerian KPWKM dalam tempoh sama, sebanyak 2,540 kes keganasan rumah tangga telah diterima. Kebanyakan kes berpunca daripada desakan ekonomi dan tekanan hidup, sehingga ada yang bertindak mencederakan pasangan atau ahli keluarga. Keluarga dan rumah tangga yang sepatutnya menjadi tempat selamat telah bertukar menjadi tempat yang penuh dengan kezaliman terhadap kaum yang lemah. Ini adalah kerana masyarakat masa kini telah hilang nilai jati diri, mengakibatkan kecederaan fizikal dan mental kepada orang yang sepatutnya dilindungi, isteri dan anak-anak. Konflik antara kaum. Ketamadunan yang gemilang dalam sesebuah masyarakat merupakan hasil yang dicernakan oleh adab dan tingkah laku masyarakat itu sendiri dalam mencorakkan sesebuah tamadun yang baik serta bersih dari segala persengketaan dan perpecahan, terutamanya dalam kepelbagaian etnik dan budaya seperti di negara kita. Konflik dalam masyarakat akan berlaku apabila isu sensitif ditimbulkan, ditambah dengan pupusnya etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Ia boleh menimbulkan konflik yang berpanjangan dan kedamaian selamanya tidak akan tercapai. Konflik yang berlaku dalam negara kita bukan sahaja datang dari pihak orang bukan Islam kepada agama Islam, malah ada juga konflik yang ditimbulkan oleh orang Islam kepada agama lain, walaupun perkara ini ditentang ataupun dilarang oleh Islam yang mendukung keharmonian sejagat. Subtopik yang seterusnya ialah isu etika dan peradaban semasa dari aspek ekonomi. Terdapat nilai yang sangat penting dan agung dalam aspek ekonomi Islam, dan dia tidak sama sekali terpisah dari nilai ilahiyah. Setiap Muslim wajar meyakini bahawa harta dan segala sumber yang ada di muka bumi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia menjadi wakil dalam mengurus harta Allah Subhanahu Wa Taala. Islam memberi hak yang sama rata kepada semua manusia, peluang mencari dan memiliki dan menggunakan harta dengan mengharapkan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat pengabaian etika dan nilai dalam usaha manusia menguruskan harta. Terdapat segolongan manusia mendapatkan harta dengan cara yang salah, seperti merampas harta orang lain atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan undang-undang, seperti menipu, mengambil rasuah dan lain-lain. Dalam menguruskan harta, terdapat juga ketidakadilan dalam pembahagian harta di samping penggunaan harta yang tidak beretika, seperti pembaziran dan menggunakan harta ke jalan kemungkaran yang merosakkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Kita lihat aspek yang pertama ataupun permasalahan etika yang pertama ialah rasuah. Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah ataupun diskaun atau lain-lain. Kesan buruk rasuah terhadap masyarakat dan negara ialah mengakibatkan ketidakadilan disebabkan
menafikan hak-hak orang tertentu, melindungi atau menggalakkan jenayah, menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran serta sanggup menggadai keselamatan negara. Amalan rasuah tidak sekali akan berlaku jika seseorang itu berpegang teguh kepada ajaran agama dan mempunyai nilai etika yang tinggi walaupun berpeluang untuk melakukannya. Perkara yang kedua, isu yang kedua ialah pembaziran. Mengikut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu FAO, hampir 15,000 tan makanan dibazirkan setiap hari. Daripada jumlah itu, sebanyak 20% atau 3,000 tan adalah lebihan makanan tidak disentuh dan masih boleh dimakan. Lebih menyedihkan, jumlah itu cukup untuk menampung 5.3 juta orang dengan hidangan 3 kali sehari, khususnya di negara-negara tertentu yang miskin dan dilanda bencana seperti Syria, seperti Yaman dan juga Palestin. Bagi individu berkemampuan, sememangnya mereka boleh makan apa saja, tetapi bayangkanlah golongan pendapatan rendah yang pasti sukar untuk mendapatkan hanya sepinggan nasi. Justru isu pembaziran yang lahir daripada kehilangan rasa kemanusiaan dan etika menjadikan budaya pembaziran makanan menjadi serius dan perlu dibentera segera. Subtopik seterusnya ialah isu etika dan peradaban semasa dari aspek politik. Etika, politik dan moral kepimpinan dalam Islam sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Kedamaian dan keharmonian sesebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika yang diamalkan oleh pemerintah. Sebaliknya, sebuah pemerintahan yang tidak didasari nilai-nilai etika dan moral yang baik akan menimbulkan kekacauan dan penderitaan kepada rakyat. Pemimpin yang korup, tidak bertanggungjawab, pilih kasih, mementingkan kumpulan tertentu akan mengakibatkan huru-hara dalam sesebuah negara. Justru setiap parti politik tidak boleh hanya mementingkan kuasa untuk kepentingan diri, tetapi perlulah melaksanakan amanah dan etika serta moral yang tinggi seperti amanah, telus, adil dan saksama demi kesejahteraan rakyat dan juga negara. Kita lihat apakah pandangan Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna berkenaan dengan politik dalam Islam. Politik bukanlah sekadar sebuah parti politik yang berusaha keras untuk meraih sokongan dan mendapatkan kuasa sahaja, tetapi dia adalah sebuah parti politik yang melaksanakan aktiviti dakwah yang dilakukan untuk mengurus nasib umat, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kejahatan, mengangkat martabat mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Politik sepatutnya bukanlah sekadar untuk meraih kekuasaan dan mencapai kedudukan dalam pemerintahan, tetapi semata-mata ditujukan bagi menegakkan hukum Allah dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah pun digariskan. Islam melihat usaha ini dapat dicapai jika seluruh umat memberikan komitmen dan mengikut model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subtopik terakhir ialah kita akan melihat Islam dan etika, peranan individu, peranan masyarakat dan etika terhadap sains dan teknologi masa kini. Islam dan etika. Islam sangat memandang serius kepada isu etika. Banyak ayat-ayat Quran dan Al-Hadis di dalam pelbagai metod menyatakan kepentingan etika dalam kehidupan individu, dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Etika biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang yang membentuk perilakunya dalam perhubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesama manusia dan hubungannya dengan alam. Islam telah menggariskan etika dan akhlak yang mesti dipatuhi, meliputi akhlak dengan pencipta, diri sendiri, masyarakat dan juga alam semesta. Setiap peribadi mestilah memiliki etika terhadap diri sendiri.
Ia termasuklah jujur dan terbuka serta tidak memberi dan menyebarkan maklumat yang tidak benar. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketelusan, menghindari konflik kepentingan peribadi, kelompok maupun golongan tertentu. Berusaha meningkatkan kualiti diri dengan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, memiliki daya juang yang tinggi, memelihara kesihatan jasmani dan rohani, berpenampilan sederhana dan sopan. Mujaddid abad yang ke-20, Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna telah menggariskan 10 muwassafat yang perlu dimiliki oleh setiap individu Muslim dalam menghadapi kehidupan dan cabaran masa kini. Yang pertama ialah akidah yang sejahtera, salimul aqidah. Redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi pedoman dan ikutan. Sentiasa muraqabatullah, menghampirkan diri kepada Allah dan mengingati akhirat, tidak meninggalkan amalan yang wajib serta memperbanyakkan nawafil ataupun amalan-amalan yang sunat dan zikir, menjaga kebersihan hati, bertaubat, istighfar, menjauhi dosa dan juga syubhat. Yang kedua ialah ibadah yang betul ataupun sahihul ibadah. Seorang Muslim perlu melakukan ibadah bagi meninggikan ruh dan jiwanya. Perlu belajar untuk memperbetulkan amalannya dan mengetahui halal dan haram. Tidak ekstrim, tidak melampau ataupun tidak berkurang, malah berada di peringkat pertengahan, wasaton. Yang ketiga, kuat tubuh badan, qawiyul jism. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi pada kedua-duanya ada kebaikan. Pesanan Imam Hasan Al-Banna supaya setiap diri Muslim memeriksa kesihatan diri, mengamalkan riadah dan tidak memakan sesuatu yang merosakkan tubuh badannya. Yang keempat ialah akhlak yang mantap, matinul khuluq. Akhlak kita ialah Al-Quran dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan beberapa unsur oleh Imam Hasan Al-Banna dalam kewajipan peribadi, iaitu sensitif, tawaduk, benar dalam perkataan dan perbuatan, tegas, menunaikan janji, berani, serius, menjauhi kawan-kawan yang buruk dan lain-lain lagi. Yang kelima, fikiran yang berpengetahuan, musaqqafal fikr. Setiap Muslim perlu mempunyai pengetahuan tentang Islam dan maklumat am supaya mampu menceritakan dan menyampaikan kepada orang lain. Perlulah ilmu tadi bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan pandangan ulama yang siqah. Mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik, mentadabburnya, mempelajari sirah, kisah salaf dan juga kaedah serta rahsia hukum yang penting serta cuba untuk menjadi pakar dalam bidang yang diceburinya. Yang keenam, mampu berusaha, qadiran ala kasb. Perlunya bekerja. Seorang Muslim perlu bekerja walaupun sudah kaya, tidak terlalu mengejar jawatan, meletakkan jawatan dan tempat kerja mengikut keperluan ummah lebih utama daripada gaji dan pendapatannya. Melaksanakan setiap kerja dengan sifat ihsan, menjauhi riba, menabung, menjauhi pembaziran dan selalu infak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mampu melawan hawa nafsu. Seseorang Muslim perlu mempunyai azam yang kuat untuk melawan kehendak nafsunya dan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Islam. Mereka tidak menghiraukan pandangan manusia untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang ke-8 ialah menjaga waktu, harisun ala waqtih. Waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula. Waktu lebih mahal daripada emas. Sahabat dan ulama salaf sentiasa berdoa agar diberikan keberkatan waktu yang ada pada mereka. Yang ke-9, tersusun dalam segala urusan, munazzamun fi syu'uni. Mempunyai kemahiran dalam menyusun segala perancangan, urusan harian serta jangka panjang, mencatat maratib untuk kelancaran segala urusan. Yang ke-10 ialah bermanfaat kepada orang lain.
nafi'un li ghairihi. Seseorang Muslim perlulah menunaikan hak terhadap ibu bapa dan keluarganya, membantu orang-orang yang memerlukan dalam masyarakat, membimbing manusia ke jalan Allah, berkahwin dengan pasangan yang saling bantu-membantu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kegembiraan pada mereka hanyalah apabila dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan orang lain. Yang lebih indah semestinya jika mampu membawa seseorang itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut masyarakat pula kita melihat kepentingan etika dalam sesebuah masyarakat dan negara tidak dapat dipertikaikan lagi kerana ia akan dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan. Masyarakat yang mengamalkan etika dan nilai yang baik akan membentuk sifat saling hormat menghormati, bekerjasama, bertolak ansur dan berkasih sayang sesama mereka. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi, rompakan, penyeludupan barangan haram dan seumpamanya. Negara akan bertambah makmur dan maju apabila warganya mengamalkan nilai dan etika yang baik seperti mempunyai sifat patriotisme dan cintakan negara, tempat tanah air kita. Berikut ialah etika yang wajar dimiliki di dalam penggunaan sains dan teknologi pada masa kini. Sains dan teknologi juga ICT merupakan tiga bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Ketiga-tiga bidang ini membentuk teras dan dasar yang memastikan kelangsungan hidup manusia di alam ini pada masa kini. Dalam Islam, keimanan kepada Allah membina konsep, pandangan, sikap, etika dan nilai, cara berfikir dan sistem tindakan seseorang individu sama ada secara peribadi dan ataupun secara profesional. Manifestasi iman dan akhlak inilah yang menghasilkan saintis dan teknokrat yang soleh, berwibawa dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Etika dan amalan penggunaan sains dan teknologi. Sains juga tidak terlepas daripada syariat Islam yang bertujuan menjaga kepentingan manusia dari kerakusan sains yang boleh mengancam keselamatan manusia. Just itu beberapa noktah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan sains, seseorang Muslim sepatutnya berusaha untuk menjadi seorang saintis dan teknokrat yang berdisiplin tinggi, yang boleh menentukan dasar dalam aktiviti sains dan memastikan kepenggunaan teknologi secara berhikmat. Islam menetapkan etika yang perlu dipatuhi dalam pencarian dan penemuan dalam bidang sains dan teknologi. Pembangunan dan penggunaan yang tidak selari dengan kehendak Islam akan membawa kepada kerosakan kepada manusia, malah kepada seluruh alam. Kesimpulan, etika dan peradaban adalah satu elemen yang penting di dalam kehidupan manusia bagi menjamin keharmonian semua. Telah berlaku hakisan terhadap etika dan peradaban dunia akibat daripada hegemoni barat. Hakikan etika ini telah memberi kesan terhadap semua aspek kehidupan manusia termasuk sosial, ekonomi dan politik. Islam memandang tinggi kepada penghayatan etika sama ada peribadi, masyarakat maupun negara dalam membina keharmonian dan pengabaiannya pasti akan mendatangkan mudarat kepada semua. Sekian, saya kira inilah kelas masa kita yang terakhir untuk semester ini. Apa-apa yang baik sepanjang kita bersama datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa juga kelemahan dan kekurangan datangnya daripada kelemahan dan kekurangan usaha sendiri. Saya mohon keampunan Allah dan kemaafan daripada semua. Saya juga ingin merakamkan ucapan selamat maju jaya kepada semua. Berjayalah kita, berjayalah korang semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.